Okey, baik. So kita sambung. Monthly kita dah ada previous structure yang akan digunakan, mana kita aim goal akan pergi, dan kita turun time frame weekly sekarang ni. Kita tengok yang ni dulu. Kita tengok yang ni dulu, baru kita akan bincangkan dekat mana kita nak ambil previous structure. Okey, sekali lagi saya ingatkan, previous structure ni guna dia untuk apa? Untuk kita marking dua teori tu lah. Untuk kita aim yang high, ni low, mana dia nak pergi. sama ada dalam bentuk retracement ataupun pullback. Bukan, tak payah retracement, tak payah pullback. Kita just gunakan previous marking, previous structure ni. Okey, macam contoh sekarang ni monthly. Okey, low high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Bila mana saya dah dapat marking previous structure, saya tanda dulu. Bila saya dah tanda, saya akan filter pula mana yang belum berlaku retracement. Jadi sekarang ni saya nampak ada satu, ada dua. Boleh? Boleh tak? Yang marking pullback garisan biru tu Yang marking pullback ni, garisan biru yang saya tebalkan dengan triple pixel ni. Boleh? Okey. Bila mana saya dah nampak ini yang belum berlaku retracement, saya takut Fendi salah faham. Sebab saya sebut retracement, yang tulis kat situ pullback. Okey, dia macam ni. Saya terangkan. Saya terangkan dia macam ni. Bila mana kita kata dia pullback, maksud kata dia akan jadi macam ni tau. Bila mana dia sampai zone price ni, okey, ada kemungkinan besar dia akan sambung perjalanan dia menuju ke atas balik. Boleh? Uptrend balik. Dia uptrend balik. Boleh? Pullback ni dia akan jadi follow pergerakan major yang sebelum ni lah. Betul. Okey, dia macam ni, simple je. Retracement ni dia berlaku semasa dalam trend tu. Kalau pullback ni pula, trend dah berubah, yang trend yang terkini. Contohnya sekarang ni kita dah nampak high low, low high. Dah berubah dah sebenarnya. Dia dah dalam formation downtrend dah. Betul. Tapi pullback ni pula dia akan based on structure yang sebelum, dan dia akan sambung structure yang sebelum. Boleh? Okey. Okey tuan-tuan, kita bersama dengan Tuan Fendi sekarang ni daripada Kota Tinggi, dan beliau merupakan student untuk batch September, betul Fendi Betul. Baru 2 kelas kan? So saya kira video ni akan sangat-sangat membantu dengan kehadiran Tuan Fendi, sebab dia pun akan ada banyak soalan nak tanya. Okey. InsyaAllah. Okey, kalau kata contoh dekat bawah ni, gold sampai ke bawah ni. Okey. Kalau gold sampai dekat bawah ni, Fendi tengok betul-betul sebenarnya low high, higher low, higher high. Faham tak? Faham. Sebenarnya itu yang berlaku. Sebenarnya maknanya dia masih lagi uptrend. Boleh faham? Betul. Selepas higher high, apa point yang dia nak buat? Higher low. Higher low, maknanya dia nak buat higher low kat sini. Boleh? Betul. Selagi dia tak batalkan yang ini, selagi dia tak close lebih rendah daripada higher low ni, dan dia tak mencari low ni, makanya uptrend ini masih lagi valid. Boleh faham? Faham. Ini kes GU ni. Perasan tak? Betul. GU tu kan, yang GU punya kes tu, mula-mula masih tak ada breakout lagi. Test water dekat sini, lepas tu backup test water dekat sini. Betul tak? Betul. Keadaan yang sama. Masih tak ada high low lagi. Saya tekankan stop loss. Pasal apa? Itu merupakan point yang terakhir. Bahaya. Nak test boleh, tapi bahaya. Boleh faham? Faham. Tak apa, nanti kita buat webinar, kita tengok pula Tuan Jiu kata apa. Okay, baik. Alright. So sekarang kita sambung untuk weekly. Boleh Boleh. Baik. Untuk time frame weekly pula, berdasarkan kepada structure, kita boleh nampak sekarang ni kita ada structure downtrend yang kecil ni dulu kita bincangkan. High low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So lower low. Lower low belum berlaku sebenarnya. Macam mana kita nak katakan bahawa telah berlaku lower low? Okey, kita tengok yang sebelum-sebelum. Okey, low ni merah, biru. Bila
Bila ada merah, ada biru, maknanya support. Support. Kita cerita sampai sini dulu. Depan-depan ni tak ada lagi ni. Okey, merah biru support. Okey, so sekarang ni adalah low kat sini. Then dia terjun, baru dia jadi SBR. Boleh? Okey. Sekarang ni ada merah, ada biru. Makanya ada support yang baru dekat sini. Support yang lebih rendah daripada support yang sebelumnya. Boleh? Betul. Okey. Jadi sambung balik sampai sini juga. Kena rules yang sama. Merah biru. Biru support. Kena. Okey. Dan masalah dia sekarang ni hanya ada merah sahaja tanpa kehadiran candle warna biru. Biru. Jadi kita tak boleh nak kata bahawa dah berlaku low. Tak boleh. Boleh? Belum. Dapat? Belum ada low lagi. Betul dapat? Belum ada. Tapi candle weekly dah buat closing. Itu dia. Boleh? Boleh. Okey. Kenapa kita tak pentingkan kedudukan low? Sebab bukan tu yang kita nak entry. Kita nak cari entry dekat lower high. Kenapa kita nak entry dekat lower high? Sebab trend sekarang ni menurun. Dekat lower high lah kita nak entry sell. Boleh dapat? Okey, betul dapat. Dapat Dapat. Okey. Baik. So sekarang ni selesai untuk yang itu. Kita tengok yang besar pula. Ini merupakan current structure. Ni masuk bab structure ni. Fendi hold dulu. Saya takut nanti Fendi pening. Sekadar tengok sudahlah. Boleh. Jalan. Jadi kan jadi 4 jam analisis ni. Berdarah hari tu orang ya. Boleh Fendi boleh buat insya-Allah. Okey. Baik. So high, low, lower high, lower low, aim dekat sini. Maknanya lower high seterusnya saya aim dekat sini dan dia akan sambung terjunan ke bawah lah insya-Allah. Boleh? So kita ada dua structure. Yang ini saya bubuh structure dulu. Saya tak nak bubuh dia nama apa-apa. Nanti saya takut Fendi pening. So saya bubuh structure besar dulu. Major structure lah saya bubuh. Yang ni major. Okay. Dalam badar kita ada 4 jenis structure. Structure yang pertama nama dia current structure. Ini structure yang pertama. Structure yang kedua nama dia minor structure. Yang ketiga major structure. Yang keempat previous structure. Boleh? Okey. Previous structure ni yang paling berbeza dengan ketiga-tiga structure yang lain. Ini yang paling berbeza. Kenapa dia yang paling berbeza? Sebab ini merupakan structure yang digunakan untuk kita mengesan ke mana current, minor dan major ni akan pergi. Sebab ini dia previous structure. Boleh? Okey. Dapat? Dapat. Okey. Uptrend Uptrend ni. Sekarang ni downtrend kan? Betul. So kita previous structure ni normally trend yang berlawanan dengan current structure. Boleh? Okey, baik. Dalam kes ni kalau kita perhatikan kita ada dua structure. Yang ini downtrend, yang ini pun downtrend. Okey? Agak-agak tinggi. Kalau kata dah sini nama major structure, patut-patut sini nama apa? Minor structure. Itu yang paling tepat. Major minor. Bila mana kita nak guna current structure ni? Masa bila? Agak-agak yang current maksudnya yang tengah berlaku sekarang ni kan? Okey, contoh dekat sini tak ada major dengan minor. Tak ada. Betul tak? Betul. Jadi yang sekarang berlaku ni nama dia current structure lah. Ini current structure. Boleh? Okey. Dan yang ini pula merupakan previous structure. Simple je benda tu kan. Dapat kan? Dapat. So kita ada dua example untuk structure dalam kita analisis monthly dengan weekly ni. Yang ini minor, yang ni major. Previous dia yang mana? Previous dia yang ini. Yang uptrend. Boleh dapat?
Dapat? Ya. Senang kan? Okey. Boleh bawa lagi tak ni? Lima batang ke rokok boleh Boleh ya? boleh jelas je. Okey. Baik. Sekarang ni macam mana kita nak potong structure? Potong structure ni maksudnya macam ni. Bila mana kita nak start point structure, dekat point mana yang paling sesuai untuk kita start? Adakah di sini, adakah di sini, adakah di sini dan sebagainya. Sebenarnya banyak pilihan untuk kita start. Dan saya akan buat macam ni. Ini cara yang saya buat, Okey. Cool. Sekarang ni kita nak aim untuk dia turun. Dan berdasarkan kepada time frame monthly, kita akan nampak ini terjunan yang pertama, betul tak? Betul. Okey. Saya aim dia ke sini dulu untuk time frame monthly. Monthly. Bila mana dia dah sampai sini, baru saya aim dia pergi sini. Boleh? Okey. Jadi sekarang ni apa yang saya akan buat, bila saya turun time frame weekly. Okey. Ini dia dua yang tadi kita tengok dekat monthly tadi, betul? Betul. Okey. Ini merupakan support yang paling rendah antara dua ruang ni. Boleh nampak? Ni dia. Dalam air. Oh no. Boleh? Yang garisan ni yang halus tu. Crosshair ni. Biru. Crosshair. Ini yang paling rendah. Antara yang ini dengan yang ini ada satu dia support kat sini. So saya ambil yang ni, boleh? Boleh. Okey, faham kenapa saya ambil situ sebab dia support yang paling rendah. Boleh Boleh. Okey, baik. Sekarang kita akan marking previous structure untuk time frame weekly. Sekarang. Baik. Low ni kita ambil dia jadi high. Okey. Sekarang ni kita nampak ni dah batalkan dia. Sebab ni RBS ni. Yang ni dah batalkan dia. Betul tak? Betul. Okey. Biru, merah. Maknanya ni dah batalkan dia. Jadi saya akan ambil dekat sini lah. Macam mana saya ambil terus dekat sini? Sebab sebelumnya ini yang paling tinggi. Sebelum ni berlaku. Betul? Sebelum yang mana ya? Okey. Ini dia punya high. Saya ambil dekat sini. Okey. Sebenarnya yang ni pun dah batalkan dia dah. Yang ketiga ni sebenarnya. Tapi tak apalah, kita pandang belakang sikit. Ada lagi yang kat sini. Boleh? Ini pun sama yang boleh dikatakan sebagai membatalkan kedudukan dia lah. Boleh? Boleh. Dan kalau kita pandang belakang sikit, ni dia high dia. Boleh? Resistance yang sebelumnya. Boleh? Low high. Boleh nampak? Tak nampak lagi? Nampak? Okey. Dekat situ. Faham sungguh ni? Low, high. Itu salah satu. Macam tu je. Macam tu je. Setakat ni itu je yang kita boleh ambil. Kenapa yang tu je yang kita boleh ambil? Sebab current price dekat sini. Oh, dia bawah current price Dia betul-betul duduk bawah current price, ngam-ngam soy. Oh. Lepas tu kebetulan dekat situ ada resistance. Yes, betul. Bukan resistance lah, RBS lah. RBS. Tu dia. Tu nampak anak panah yang saya buat ni. Tu current price tu. Tapi resistance ni dia tak batal lah. Dia masih lagi boleh dijadikan sebagai rujukan. Dia RBS lah. Dalam kes sekarang ni dia RBS lah. Okey, boleh? Dapat? Untuk yang ni RBS ni tak batal lagi. Belum batal lagi. Belum lagi batal. Boleh tak? Proses pembatalan tu ya. Batal ni okey, dia macam ni. Contoh ini RBS biru merah. Nampak tak? Nampak. Okey. Ada satu candle merah yang open dia dekat atas RBS dan close lebih rendah RBS. So dia batal lah. Boleh? Betul. Dia Batal tak ada lah tu. candle very. Dapat?
So untuk yang ini dia masih lagi belum batal. Boleh? Masih pure lagi. Yes. Ya. Sebab itu kita boleh jadikan dia sebagai rujukan. Boleh? Boleh. Okey. Jadi sekarang ni kita ada 2 point je, low dengan high. Kuat tak? Low dengan high. Kuat tak kita punya point kita? Sebab dah ada punca high. Yelah sekarang ni kita punya structure ada 2 je. Ada low dengan high sahaja. Kuat ke tidak? Ya, lepas lower high, low high, mesti kita nak cari apa, higher high dan sebagainya, betul? Betul. Okey, kalau kita cari belum. Okey, saya buat untuk awak. Sekarang ni, okey, katakanlah sini higher low. Sini higher low dia, boleh? Betul. Masalahnya sekarang ni, kalau nak ambil higher high, yang ni tak valid, yang ni tak valid, yang atas ni pun sama. So sebenarnya dah tak ada. Ini je yang paling tinggi dan valid, yang masih lagi valid. Yang lain semua dah batal. Low tak? Betul tak? Betul. Maknanya kita nak tak nak, kita kena turun bawah lah ni. Itu cerita dia. Boleh faham? Faham. So sekarang ni kita turun bawah. Low, high. Low, high, higher low, higher high. High low, high high. Nampak? Ya, finishing tadi jadi high high ya? Yes, finishing yang ini dia jadi higher high. Higher high. Okey. Sekarang bila mana kita dah ada benda ni, kita dah ada structure ni, okey. Yang ni dah berlaku retracement ni. Nampak tak? Yang nak ngala ke high high dia. Yang ni, yang ini dah berlaku retracement. Ni dia. Ni. So dia dah jadi retracement. Kita nak kata RBS tu kuat, higher high tu kuat, tak boleh tu. Bahaya. Ada kemungkinan so, dia boleh pecah anytime je. Boleh? Boleh. So kena hati-hati. Dah ada shadow buat kat situ retracement banyak dah ni, nampak? 1, 2, 3. 1, 2. Yang ni nasib baik tak kena, tapi hampir-hampir dah tu. Yang ni pula dah rapat dah dia bagi nampak? Bocor tu. Rapat dah dia bagi ni. Nasib baik rejection jadi je. Kalau tak, batal tu RBS tu. Nampak? Okey. So itu dia untuk previous structure bagi time frame weekly. Boleh? Okey. Nanti kita update lah. Tak kemas lagi tu. Tak kemas lagi previous structure untuk weekly tu, tak kemas lagi. Tak apa, nanti kita update. Ambil point dulu. Macam mana? Ambil point dulu yang tu untuk yang betul. Ambil point je dulu. Baik. Sekarang sekiranya kita nak appoint, kita nak macam mana kata dalam bahasa Melayu, appoint. Kita nak macam mana nak kata kita nak ambil satu relatif lower low. Kita nak ambil satu lower low, okey. Dia mestilah lebih rendah daripada kedudukan low yang ini ataupun support yang ini. Boleh? Boleh. Dan sekarang ni saya dah tanda kedudukan support ni tau. Cuba Fendi tengok. Sebenarnya dia dah terkeluar daripada support ni pun. Betul. Yang candle weekly kan? Ni weekly kan? Weekly. Dah siap lah? Dah siap dah. Dah ada body lah? Yes. Batal lah? Kita nak aim, kalau kata kita nak aim dia naik lah. Kita nak aim dia naik. Kita aim dia dekat sini. Sebab lower low yang sebelumnya adalah di situ. Betul? Betul. Perjumpaan pertama sekali untuk kan? Masalahnya sebelum dia nak mendaki naik dekat sini, okey. Kita ambil basic technical dulu. Kita tak payah pergi psikologi lagi. Kita ambil basic dulu Boleh nampak saya ada marking dekat sini 1, 2, 3. Yang tu baru time frame weekly, belum time frame daily lagi.
Untuk yang lain trend lain yang 3 merah ni Tu SBR tu. Ni weekly. SBR ni. Oh, Ada 3 dah bersusun kat situ. Belum cerita lagi kata ini kawasan support ni. okay. Faham tak? Faham. Kita nampak struggle-nya dia nak naik tu macam mana. Okay? Berat. Tapi yang menakjubkan ialah apabila buyer berjaya membuat rejection. Nampak? Betul-betul dia try hard ni. Nampak? Sampai dia boleh close ngam-ngam atas sikit je SBR weekly. Nampak? Line biru tadi tu yang weekly punya high kan? Betul. RBS. Yes. Ni dia. Ni nampak? Rapat kat situ lagi. Memang betul-betul rapat dia bagi tu. Tak batal tu. Kenapa dia tak boleh batalkan kedudukan RBS weekly tu? Sebab ini merupakan kawasan yang mana dah berlaku beberapa kali cubaan. Jom kita kira. Shadow dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu 11. Cubaan yang ke-11 untuk dia membatalkan kedudukan tu. Sebenarnya apa yang berlaku? Sebenarnya macam ni, high low, low high. So bila mana diorang nak try buat lower low, diorang nak close dalam support ni pun tak lepas. Itu sebenarnya yang berlaku. Sebab tu rejection tu berlaku dalam kawasan ni. Boleh nampak? Nampak. Bila sampai je sini, seller tak berani, buyer pun masuk, push balik harga naik atas. Sampai repeat benda yang sama, push balik naik atas. Boleh? Okay. Cuma kali ini, bila mana seller dominan, dia berjaya close lebih rendah daripada kedudukan support weekly, tapi masih lagi belum berjaya membatalkan kedudukan RBS weekly. Boleh. Sekarang ni untuk kita buat keputusan begini, dia berada dalam satu keadaan yang bahaya. Ini bukan masa yang sesuai untuk masuk entry. Sebab ketetapan ataupun kestabilan player masih lagi belum solid. Seller pun dah jadi takut-takut nak entry, buyer pun dah jadi takut-takut nak entry. Pasal apa? Tak pernah boleh close dekat sini, tiba-tiba dia boleh buat closing pula. Boleh nampak? Nampak. Kalau nak entry, yang terbaik entry-nya dekat mana? Tunggu dia buat lower high. Okay. Kenapa saya nak tunggu dia buat lower high? Sebab dekat sini ada SBR monthly yang saya tandakan dengan warna hitam ni. Boleh nampak? Cuma ada juga masalah dekat sini. Bukan tak ada masalah. Masalahnya ialah apabila dekat dalam range yang ini ada satu SBR dekat atas ni yang masih lagi belum berlaku retracement. Boleh nampak? Belum. Okey, nampak. Kalaulah kata dia buat retracement kat sini, maknanya lower low ni batal. Boleh faham? Faham. Bila lower low tu batal, maknanya apa? Struktur berubah. Maknanya untuk minggu yang ni untuk goal ada complicated juga. Kita duduk tepi tak apa, biarkan dia orang yang buat. Kita nak payah-payah buat apa, lantakkan dia orang. Dia orang buat kerja, kita nampak point cantik barulah kita masuk. Betul. Boleh? Betul dah nampak So far okey lagi. Ni boleh. Analisis Fendi. Ini nama dia analisis. Okey. Yang selama ni Fendi duk tengok saya buat, saya update marking dan floating, bukan analisis. Ni analisis. Betul. Okey tak ni? Boleh bawa lagi tak? Boleh. Okey, baik. Boleh. So seterusnya kita buka sikit lagi time frame daily. Baik. Kalau kita perhatikan dekat time frame daily sekarang ni, ni SBR, ini RBS weekly tadilah. Yang weekly tadi. Okey. Baik, yang ni nampak tak ni RBS weekly warna biru ni? Okey. Okey. Belum
Ni lah, Apa dia? analisa pergerakan Apa dia? yang bakal berlaku kemungkinan lah. Okey. Jap. RBS RB Weekly ni RBS Weekly yang tadi, yang kita tengok tadi. Okey. Okey. Sekarang ni sekiranya buyer nak menguasai pasaran dekat time frame daily, buyer kena close price lebih tinggi daripada kedudukan RBS Weekly. Dan dia berjaya membuat closing lebih tinggi. Nampak tak? Dia cuba untuk breakkan RBS tu dulu lah. Dia dah berjaya membuat closing lebih tinggi daripada RBS Weekly dah. Nampak tak? Dia dah berjaya sebenarnya tu. Tu close price tu. Nampak tak? Close price yang mana ya? Yang ni RBS Oh ni. ya. Nampak? Ini. Jadi sebenarnya dia dah berjaya dah. Bila mana dia dah berjaya, sama ada dia akan meneruskan kekuatan dia untuk teruskan pendakian ke atas, ataupun mungkin seller back in the trend ke apa ke, tak tahulah. Ketetapan tu tak ada, faham tak? Kestabilan tu tak ada. Dia baru cuba RBS dulu kan. Yes. First try untuk RBS. Yes. Sama ada untuk daily dia akan teruskan lagi proceed untuk weekly lagi yang merah-merah atas tu kan. Betul. Kalau sekalipun macam contoh sekarang ni dia berjaya close lebih tinggi daripada RBS Weekly, masalahnya dekat atas-atas tu banyak lagi. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Okey, sekarang ni kita baru sampai time frame daily tau. Okey. Saya ringkaskan analisis tu macam ni. Okey. Saya ni sekejap. Saya nak buat analisis lain. Yang ini saya akan ringkaskan. Saya tak buat full analisis macam tadi. Saya akan bagi price mana yang perlu diberikan perhatian sahaja. Okey, boleh? Boleh. Baik, untuk time frame monthly, ini sahaja yang perlu diberikan perhatian. Sebab takut-takut nanti orang tengok orang jadi pening. Sungguh kan, nak baca tak reti. Tapi nak pakai juga analisis. Bila pakai mula jadi pening. Dapat gagasan penting dah kan. Ini poin-poin penting dia. Biasanya kalau analisis saya akan selalu cakap range mana yang nak fokus. Biasanya bila saya dengan student saya. Okey. Dengan weekly punya structure dia dekat time frame monthly ni je nak fokus sebenarnya. Banyak-banyak duk sembang marking apa semua tu kan. Sebenarnya nak yang ni je. Okey. Weekly pula kalau kita perhatikan weekly. Okey, yang ni kita buang. Line hitam tu penting line hitam tu penting. Yang ini dan yang ini. Okey, yang ini, yang ni pun sebenarnya boleh padam ni. Tapi tak apa, kita biarkan dulu. Okey. Yang ni padam. Kalau saya akan padam ni dua SPR ni. Saya takkan tengok. Ini bendanya yang saya akan tumpukan perhatian. Saya padamlah dua ni tapi kalau kata nak guna template ni, tolong pastikan ingat price tu. Saya padam saya padam. Okey. Baik. Sekarang ni yang ni pun saya padam. Okey. Kenapa saya padam? Sebab saya hanya memberikan tumpuan kepada marking yang berada dalam struktur yang sama, iaitu di sini sahaja. Yang ni saya tak pandang. Boleh tak? Faham tak? Yang current structure. Apa dia?
current structure. Current structure sahaja. Oi, power dah current structure. Yes. Ini aja kesemut habis ni. Power lah Kang. Okey. Ni dia, saya tanda macam ni lah. Saya takut nanti ada yang terlepas. Kenapa saya tak pandang marking yang sebelum-sebelum ni? Kenapa saya tak pandang? Bukan dia tak penting, bukanlah dia tidak boleh berfungsi, bukan begitu. Sebaliknya, entry yang berada di sini lebih berkualiti berbanding entry yang dekat sini. Okey? Boleh? Golden point lah. Sebab saya jenis orang yang tak tengok chart. Jadi saya akan sentiasa ada andaian bila dia dah sampai sini dia boleh naik lagi atas. Itu andaian saya. Boleh? Boleh. Sebab tu bila mana saya dah marking, saya dah plotting apa benda semua, saya hanya akan tangkap pada kedudukan 2 point sahaja. Boleh? Boleh. Okey. Jadi saya buat label macam ni lah. Saya buat label macam ni. Yang ni pula saya punya aim ialah pergerakan mendaki ke atas. Ni aim saya. Macam ni. Kat sini. Tiba-tiba ada satu trend line pula, takut nanti orang pening pula. Berikut trend line dah ingat ni. Tak apalah. Jalan macam tu. Okey, maknanya sinilah aim naik kat sinilah. Kita bubuh anak panah satu. Tu dia. Anak panah ni kita bubuh warna biru, kita aim dekat sini dia naik. Okey, selesai. Itu untuk time frame weekly. Bila mana kita perhatikan, makna kata daripada sini ke sini je sebenarnya kita nak aim dia weekly ni. Nampak? SBR. Okey, time frame daily pula lagi banyak kerja nak padam. Tak apa, kita padam. Nanti orang nak guna analisis ni, dia senang dah. Perlu template Tapi tak ada analisis lah jadinya. Sekadar marking punya price je lah. Gitu. Ada. Okey. Sini lower low. Lower low ni saya biar kat sini. Okey. Ni saya padam. Okey. Apa lagi nak padam? Tadi kita buat structure tadi saya padam juga. Previous structure ni padam. Okey. Itu weekly punya previous structure dia kan? Weekly punya. Okey. Okey. Jadi sekarang kita tengok ada tak? Saya rasa ada lah. Memang akan ada lah. Nampak SBR time frame apa nama? Daily kan? Memang bersepah lah kat sini. Okey. Kita tengok daripada bawah sekali. Dekat sini. Okey, yang ni boleh pakai. Saya tanda dengan yang macam ni. Okey. Yang ni time frame daily. Weekly tadi saya tak tanda semua. Weekly ni boleh kena tanda macam ni. Okey. Maknanya nanti kalau kata analisis, bubuhlah line. Bubuh line balik. Nak tengok apa yang dia jadi semua, bubuh line balik. Okey, time frame daily. Tu dia. Nampak weekly punya ni sama je. Sama je dengan daily. So saya padam lah yang daily tadi. Okey. So itu untuk time frame daily. Ini saya padam. Maknanya yang ni kena tandalah marking SBR ni. Yang kita nak fokus yang mana? Ni dia untuk time frame daily. Boleh nampak? Nampak. H4 pula. Okey, yang ni H4. H4 ni ada juga tapi saya padam. Okey.
Saya padam yang H4 ni. Semua padam. 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 Yang ni pun padam. Situ. Aim kita sini. Sekejap tu dia. Kalau dia lepas naik dekat sini, seterusnya dia akan cari ke sini. Kalau untuk H4 boleh? Boleh. Itu dia. Peluang intra Daripada monthly turun ke time frame weekly, kita aim dia nak naik. Kalau dia naik pun paling sini untuk dia buat 2 point. Kalau kata dia turun lagi rendah, itu terpulang lah kan. Tapi pada saya yang paling kurang risikonya adalah di sini. Aim saya adalah aim kawasan yang paling kurang risiko. Dan walaupun dia kurang risiko, kita masih lagi letakkan stop loss lah. Okay. Then time frame daily pula, kita aim dia naik paling jauh dekat mana? Dekat sini. Untuk H4 pula, kita aim kalau dia nak naik dekat mana? Dekat sini. Kalau dia lepas dekat sini, dia akan naik atas ni. Gitu. Boleh? Nampak? Boleh. Nampak. Selesai. Okay. Itu dia analisis untuk time frame gold. Full analysis yang tadi ni merupakan price yang perlu diberikan perhatian mengikut time frame daripada monthly sampai ke H4. Yang ini pula merupakan full analysis daripada time frame monthly. Kita ada dua structure, current dengan previous. Dan seterusnya pada time frame weekly kita ada minor, major dan juga previous. Untuk time frame daily kita ada kita tak ada Fendi. Time frame daily ni kita tak ada nak buat. Kita terus beralih kepada price yang perlu diberikan harga, tekanan harga. Itu saja. Okey. So sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Nanti Abang Latif tolong set satu date untuk analisis GBP USD. Tolong pastikan kawan-kawan yang lain yang dalam trading group boleh join. Dan tolong maklumkan pada Abang Hasma masa dan tarikh yang sesuai. Okey. Sekian saja untuk analisis gold buat masa ni. Nanti kalau kata ada kerajinan ataupun ada mood lagi, nanti saya akan sambung balik. Okey. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.